KPM. Tanah tandus, gersang, kering, tiada air, tiada pohon, malah tiada penghuni. Disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan isteri dan anaknya yang dikasihi. Redha dan sabar, sanggup mengorbankan anaknya yang telah dewasa, yang selama ini terpisah lama. Itulah suruhan yang Nabi Ibrahim alaihissalam patuhi. Pengorbanan ini mengajar kita tentang hamba yang taat kepada Allah, isteri yang taat kepada suami, dan anak yang taat kepada ibu dan ayah. Ketaatan mereka semuanya adalah atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah keluarga mendapat keberkatan dan keredaan Allah, mendapat kemuliaan di sisi Allah hasil dari pengorbanan yang ikhlas. Allah telah menjadikan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari susur galur keluarga yang mulia ini. Hasil dari pengorbanan yang ikhlas juga, bumi Mekah yang sunyi sepi kini dibanjiri manusia tanpa putus-putus dengan dibinanya Baitullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan pengorbanan dengan seikhlas hati agar mendapat kebaikan dalam kehidupan kita. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Walau di mana pun anda berada, ingat sentiasa mematuhi SOP. Kan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga jaga kebersihan diri kita, kerap sanitasi tangan dan juga mungkin boleh basuh juga dengan air dan juga sabun seperti pada saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, insya-Allah. Baik, tadi kita dah dengar cerita daripada ustazah kita dan kita dah berkenalan dengan ustazah kita yang mana bersama dengan kita untuk subjek pendidikan Islam dengan topik kita berkenaan dengan korban. Kena pula kan, baru-baru ni kita dah orang kata apa meraihkan Aidil Adha, Hari Raya Korban. So kita bersama dengan Ustazah Salina Busrawi, Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun, Petaling Jaya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustazah? Sihat Ustazah? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik, itu dia. Rasa macam sayu je bila Ustazah dengar Ustazah bercerita berkenaan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga isterinya Hajar kan. Semoga kita juga menanamkan semangat pengorbanan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah Ustazah. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan topik korban. So kita nak bersama juga dengan rakan-rakan saya. Silakan. Katanya murid-murid Ustazah pada pagi ini daripada SMK Taman Datuk Harun, Petaling Jaya. Kita nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Boleh buka mic anda, kita nak dengar suara-suara daripada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun. Sihat ke? Ya, hai. Alhamdulillah. Ceria je Ustazah pagi ni kan diorang ni. Baik, kita nak berkenalan. Tak kenal maka tak tahu. Kan bila tak tahu bagaimana nak bercinta. Alright, kita nak berkenalan dengan rakan kita yang pertama. Kita ada Nur Humaira. Silakan Nur Humaira. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Humaira binti Muhammad Zamri dari SMK Taman Datuk Harun. Baik, itu dia. Terima kasih Nur Humaira. Seterusnya Fatimah Salihah. Assalamualaikum semua, nama saya Fatimah Salihah daripada SMK Taman Datuk Harun. Ini tak perlu orang lain cakap anak solehah, ni memang dah solehah dah Ustazah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Baik, seterusnya kita nak persilakan rakan kita Nur Izzati Nadirah. Silakan.
Assalamualaikum, hai semua. Nama saya Nur Izzati Nadira binti Muhammad Syarif daripada SMK Taman Dato' Harun. Baik, terima kasih Zati. Seterusnya Zikri. Silakan Zikri. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Zikri bin Muhammad Salih daripada SMK Taman Dato' Harun. Baik, terima kasih Zikri. Seterusnya Syahrul. Syahrul Izwan. Silakan. Assalamualaikum semua. Saya Syahrul Izwan, Muhammad Syahrul Izwan dari SMK Taman Dato' Harun. Ini bukan Syahrul Rizwan akan sama ni kan. Macam pelakon yang popular tu kan. Okey, baik, seterusnya Khairizwan. Ini pun sama-sama juga Izwan tadi dengan Khairizwan ni. Silakan Khairizwan. Ada ke? Okey, dia belum ada bersama kita. Tapi tak apa, kita doakan moga beliau bersama dengan kita juga kejap lagi. Dan kepada anda yang berada di rumah, kan, teruskan bersama-sama dengan kita. Banyak benda yang kita nak telusuri pagi ini untuk subjek kita pendidikan Islam dan juga topik kita kurban. Tapi sebelum kita nak tanya Ustazah apa kata, kita nak tengok dulu pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik kita pagi ini. Kita saksikan dulu video ini. Maksud pengorbanan dalam Aidil Adha ialah kisah Nabi Ibrahim AS yang sanggup mengorbankan anaknya iaitu Nabi Ismail AS kerana ketaatannya terhadap Allah SWT. Rentetan dari peristiwa ini, setiap tahun umat Islam akan menyambut perayaan Aidil Adha lalu menyembelih binatang-binatang korban dan akan mengagihkannya kepada golongan yang kurang bernasib baik. Maksud pengorbanan dalam Idul Adha ialah pengorbanan dan keikhlasan yang bermula daripada Nabi Ibrahim AS. Ia rela mengorbankan anak yang sangat dicintainya, Nabi Ismail AS. Hal ini sebagai bentuk wujud taat kepada Allah SWT. Kini hal itu bisa dimaknai dengan mengorbankan sesuatu yang disayangi, termasuklah harta benda. Pengorbanan, keikhlasan dan berbagi pada sesama umat Islam yang lebih memerlukan. Maksud pengorbanan dalam Aidil Adha ini ialah perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia bagi memperingati peristiwa Nabi Ibrahim AS yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS sebagai tanda mentaati perintah Allah. Namun sebelum Nabi Ibrahim AS dapat mengorbankan anaknya, Allah memiliki seekor biri-biri untuk dikorbankan sebagai gantinya. Sebagai memperingati peristiwa ini, haiwan dikorbankan secara rutin. Sepertiga daging mereka dimakan oleh keluarga yang mempersembahkan korban, namun selebihnya diberikan kepada orang miskin dan orang yang memerlukan. Antara hikmah yang boleh kita ambil dari ibadah korban Aidil Adha ini ialah kita dapat membuat sikap prihatin dan juga peduli akan sesama umat Islam, khususnya kepada golongan yang tidak berkemampuan. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik kita korban. Dan pada ketika ini juga kita semua sedang berkorban masa kan. Kalau ada orang nak tidur kan, korban masa kita untuk kita nak telusuri pelajaran kita pada pagi ini. Baik Ustazah, tadi pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek pendidikan Islam dan juga topik korban ni. Mungkin Ustazah boleh ceritakan sedikit apa yang kita nak belajar dalam topik korban pada pagi ini Ustazah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sesuai kita dalam bulan Zulhijjah ini, iaitu suatu amalan yang sama-sama kita kena amalkan, iaitu pengorbanan. Dan pada tajuk kali ini kita nak tahu beberapa fakta tentang korban, dan di akhir nanti kita ada tips bagaimana kita boleh berkorban, menunaikan ibadat korban setiap tahun. Sama-sama adik-adik di rumah dan juga di studio bersama dengan Abang Azhar dan juga Ustazah, kita ikuti program ini sehingga akhir. Baik, itu dia. Bila Ustazah cakap macam tu, maksudnya Ustazah, walaupun di peringkat mungkinlah mereka yang menonton ni semua pelajar-pelajar, tidak mustahil untuk berkorban juga Ustazah. Betul. Okey, saya pun nak tahu juga tips tu sebenarnya bagaimana kita nak boleh konsisten untuk korban setiap tahun. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, nak bagi peluang kepada anda yang berada di rumah, sediakan pen, sediakan kertas. Kita nak ambil semua yang Ustazah nak kongsikan pada pagi ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Allahu Akbar walillahil ham. Itu dia. Kita kembali dalam Teras Didik TV KPM. Tadi kita dah dengar laungan takbir simbolik kepada dia sekali lah Ustazah akan dalam Hari Raya Aidil Adha kita akan laungkan takbir raya dan juga adanya korban. Kita nak terus telusuri kita punya topik kita pagi ini berkenaan dengan korban ni Ustazah. Kita tak nak lengahkan masa lagi. Nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet. Anda semua masih okey ke? Untuk kita mulakan pagi ni, kalau okey, belanja saya dapat thumbs up macam ni. Cing. Oh, okey, baik. Itu dia. Memang semua bersemangat Ustazah. Steady lah pelajar daripada SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Kita nak serahkan kepada Ustazah untuk mulakan kelas kita. Silakan Ustazah. Baik, tadi kita dengar Allahu Akbar walillahil ham. Ada rasa sayu, betul, ada Ustazah. rasa semangat. Ya. Laungan takbir tadi, inilah yang kita akan pelajari di dalam tajuk kita iaitu korban. Baik. Dan dalam tajuk ini murid akan dapat yang pertama menyatakan maksud, hukum, dalil serta haiwan yang disyariatkan korban. Kedua, menjelaskan syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan korban. Ketiga, menjelaskan pembahagian daging korban. Keempat, merumus hikmah korban. Dan kelima, berazam untuk melaksanakan korban. Ya. Baiklah, sebelum kita mulakan, tadi adik-adik di studio kan Abang Azhar dan juga adik-adik di rumah, di mana sahaja adik-adik berada, mendengar laungan takbir tadi kan. Okey, Ustazah nak tanyalah adik-adik di studio. Boleh semua buka mic masing-masing. Okey, bersedia untuk kita bersoal jawab. Okey, yang pertama, bila agaknya adik-adik mendengar laungan takbir yang tadi tu ya? Ya. Pada hari raya. Pada hari raya. Ya, pada hari raya. Kita ada berapa raya? Kita ada berapa hari raya? Dua. Ya, apa dia? Ya, apa dia? Sebutkan. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Ya, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Bilakah hari raya ini dilaksanakan? Bila? Bila tarikhnya? Jangan sebut Januari, Ogos ya. Pada 1 Syawal. Okey, alhamdulillah. Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal. Hari Raya Aidil Adha. Tahniah. Aidil Adha 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Okey, selain dari ibadat takbir tadi ya, Abang Azhar dan juga adik-adik, apa lagi ibadat yang kita amalkan sewaktu kedua-dua hari raya ni? Apa dia adik-adik? Solat sunat. Raya zakat. Solat sunat, bayar zakat, lagi? Pergi sunat. Ya, pergi ziarah lagi? Ibadat, apa dia ibadat? Mandi sunat Ustazah. Mandi sunat. Okey, bagus. Apa lagi special pada Hari Raya Aidil Adha? Apa ibadatnya? Menyembelih binatang. Menyembelih binatang. Korban lah pendek katanya. Ada solat sunat hari raya. Ada kita khutbah raya. Khutbah raya. Ya, khutbah raya. Dan menyembelih binatang. Apa binatang-binatang yang disembelih tu?
Binatang Al-An'am. Oh, ada yang sebut binatang Al-An'am. Boleh adik beritahu apa contoh-contoh binatang yang selalu adik-adik tengok semasa Hari Raya Korban? Hari Raya Korban. Ya. Lembu. Kambing. Biri-biri. Biri-biri. Ada lagi? Siapa pernah tengok unta? Ada tak unta? Siapa pernah tengok unta? Pernah tengok unta tapi tak pernah tengok disembelih. Tapi tak sembelih tak pernah lah. Okey. Ibadah korban, ya, menyembelih binatang, lembu, kambing, unta, biri-biri. Kadang-kadang ada juga murid kita, kambing tu yang mana satu, biri-biri yang mana satu. Okey, nanti kita tengok. Okey, seterusnya adakah menyembelih ni hanya pada 10 Zulhijjah sahaja? Berapa hari? Tak. Sampai 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Akhir sekali. Apa tujuan kita laksanakan semua ini? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah. Baiklah, adik-adik perhati betul-betul slide ni. Adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, perhati betul-betul slide ni. Okey, kita tengok 1, 2, 3. Kita sama-sama baca. Menyembelih binatang ternakan iaitu Al-An'am ataupun Al-An'am iaitu lembu, kambing, unta, biri-biri pada 10 Zulhijjah dan 11, 12, 13 Zulhijjah, yakni hari akhir hari tasyrik, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang dikatakan maksud korban. Apa dia murid-murid? Maksud korban. Dah catat dah? Okey, dah catat dah? Okey, sila catatkan dalam buku anda. So adik-adik di rumah pun kena catat Ustazah. Ya, kena catat. Baik Ustazah, kalau mungkin Ustazah boleh betulkan saya kalau saya salah. Yang mana kalau kita tengok korban itu sendiri pun membawa, kalau kita tengok konteks ayatnya, dia daripada ayat qurba yang bermaksud dekat. Kan simbolik qarib. So simbolik kepada dekatkan diri kita kepada Allah SWT juga Ustazah kan. Baik. Okey. Kita nak teruskan Ustazah? Ya, kita nak teruskan. Baik. Sebab kita perlu tahu. Inilah tadi kita nak berkenalan dengan binatang-binatang ternakan tadi. Adik-adik pernah tengok tak binatang-binatang ni? Okey. Kalau kita tengok satu persatu, inilah yang dikatakan Al-An'am, ya, binatang ternak, iaitu unta, lembu. Okey, antara satu ni, yang mana satu kambing, yang mana satu biri-biri. Okey. Yang ini kambing, yang ini biri-biri. Dapat bezakan dari segi rupanya, dari segi bulunya, ya. Ada perbezaan antara kambing dan biri-biri. Baik, kadang-kadang ada orang panggil biri-biri itu kambing juga Ustazah. Kambing juga, ya. Cuma mungkin unta ni kita kenal lah sebab dia ada 2 bonggol. Okey Ustazah, saya nak tanya juga Ustazah. Kadang-kadang ada orang tanya, kita mungkin nak korban kambing pun harganya boleh tahan juga. Betul. Tadi Ustazah ada kongsi di awal yang mana untuk pelajar Ustazah nak kongsi tips nanti di akhir, yang mana betul. Semua boleh korban setiap tahun. So kenapa tak ada macam apa namanya, arnab ke yang murah-murah sikit, macam ayam ke Ustazah? Tak boleh ke Ustazah kalau kita korban guna kambing atau arnab Ustazah? Mungkin ada ayam atau arnab. Ayam atau arnab. Mungkin ada yang kata saya tak nak korban kambing lah sebab saya tak makan kambing. Saya nak korban 500 ekor ayam, 100 ekor ayam. Walaupun banyak sama nilai dengan harga kambing, tetapi tidak sah, ya, sebab dia bukan binatang ternak. Tidak termasuk dalam kategori binatang. Ya, dalam kategori Al-An'am. Ya, kita mesti korbankan binatang dalam kategori Al-An'am. Okey, boleh kita teruskan lagi? Boleh Ustazah, silakan Ustazah. Seterusnya, apa hukum korban ni? Adik-adik di studio, apa agaknya hukum korban? Hukum ibadat korban. Ya, Ustazah dengar tadi ada yang sebut sunat. Ada banyak ibadat-ibadat ni, ya. Kita ada ibadat yang wajib dan ibadat yang sunat. Tetapi korban ni sunat muakkad. Ya, sunat muakkad. Apa maksudnya? Sunat yang sangat-sangat digalakkan. Ya. Kadang-kadang ada orang kata, ya, Abang Azhar dia kata, alah sunat sahaja. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Kita kena betulkan. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi.
Ya. Tak buat rugi. Sebab ni bonus Ustazah. Ya, sebab ni bonus. Inilah rahmat Allah. Ya. Allah nak bagi kita peluang-peluang untuk mendapat rahmat dan mendapat keberkatan di sisi Allah. Ya. Tetapi walaupun sunat, ada waktunya dia menjadi wajib. Apabila bernazar. Okey. Cuma nanti murid-murid tanya pula. Adik-adik di rumah dia nak tanya, apa maksud nazar? Okey, Ustazah bagi contoh dekat sini. Kalau saya lulus SPM, kalau saya ni, kalau saya dapat tu, kalau saya dapat ni, saya akan berkorban. Saya akan buat korban tahun depan. Maksudnya, bila berjanji dengan Allah, iaitu bernazar, maka korban pada tahun itu, bila luluslah, bila tercapai hajatnya, maka korban itu jatuh hukumnya menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. So, jadi berhati-hatilah ya. Kena ingat. Kalau sebut tu maksudnya memang kena laksanakan. Kena laksanakan jika hajatnya tercapai. Kalau tercapai, kan? Kalau tak buat berdosa lah Ustazah. Tak buat berdosa. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Selalunya orang bernazar ni sebab dia nak bagi satu dorongan motivasi supaya dia capai benda tu. Jadi dia letakkan nazar ya. Jadi bila kita bernazar dengan ibadat seperti ibadat korban ini, maka ibadat korban itu menjadi wajib. Jadi kalau bernazar, kena pastikan orang lain tahu. Dan kita kena ingat, jangan pula nanti kita terlupa, maka kita berhutang nanti. Okey. So itu yang paling penting maksudnya dalam nak bercakap ataupun nak ucapkan sesuatu tu perlu berhati-hati. Berhati-hati. Tapi bagusnya nazar tadi betul Ustazah sebutlah, dia jadi dorongan untuk kita nak berusaha semaksimal mungkinlah dalam apa jua yang kita lakukan. Baik Ustazah. Ya, alhamdulillah. Baik, okey, dalam slot ini kita dah belajar 3 tadi ya. Ingat ya murid-murid. Baik. Yang pertama maksud korban. Dalil korban, dalil belum lagi, hukum korban, dan juga binatang-binatangnya. Okey, sekarang kita tengok dalilnya pula. Dalil tu maksudnya apa? Dari sumber Al-Quran. Apa kata Allah? Panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam surah Al-Kautsar, surah yang ke-108 ayat yang kedua. Surah ni ayatnya ada 3 sahaja kan? Ini surah yang paling pendek lah Ustazah. Surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Waktu zaman kecil-kecil kalau solat saya paling suka surah ni Ustazah. Terutamanya terawih ya. Cepat sikit, cepat habis waktu terawih. Tapi kecil dululah. Okey, kita minta adik kita baca boleh? Zikri. Boleh baca zikri? Baik, silakan zikri. Ya, a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Oleh itu. Boleh. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban ya. Wanhar tu ya. Fasalli tunaikanlah sembahyang li rabbika kerana Tuhanmu semata-mata, wanhar dan berkorbanlah. Jadi ayat ini menunjukkan dalil yang menunjukkan Islam mensyariatkan kita, menggalakkan kita untuk melakukan ibadat korban. Jadi adik-adik semua bolehlah hafal ya surah ni. Pendek sangat. Saya yakin insya-Allah semua rakan-rakan kita di Google Meet dan juga berada di rumah dah hafal Ustazah. Dah hafal dah kan, tu. Insya-Allah. Sebelum ni pun dah hafal, cuma tak tahu. Oh, ini rupanya dalil ataupun dalil naqli tentang korban. Okey, sekarang adik-adik dah tahu. Okey. So itu kita kata kalau kita macam sebut tadi bila sebut satu tuntutan, kita nak macam saya sebut tadilah, dia adalah markah bonus yang kita cuba semaksimal mungkin nak buatlah Ustazah. Bersungguh-sungguh. Kan kalau tak buat, kalau buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu saya suka word tu. Baik Ustazah. So kita dah tahu berkenaan dengan tadilah haiwan ternakan ataupun binatang-binatang yang boleh kita lakukan ataupun kita gunakan untuk sembelihan korban dan juga dalil naklinya dan juga kita tahu maksud ataupun hukum korban itu sendiri. Dan Ustazah, sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita pada pagi ini Ustazah, kita nak berhenti rehat seketika, bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita untuk absorb dulu. Kita nak kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan dalil kurban, dalil nakli yang Allah turunkan ataupun Allah firman dalam Quran dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Kita tahu berkenaan dengan haiwan-haiwan, jenis-jenis haiwan kurban. Kita tahu berkenaan dengan hukum kurban itu sendiri. Dan Ustazah, kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak teruskan kelas kita. Ustazah, silakan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat sama-sama apakah dia syarat sah korban. Baik. Ya? Okey, kalau adik-adik tengok berdasarkan slide ini ada 3 perkara yang penting. Ya? Yang pertama, individu yang nak berkorban. Kitalah tu. Ya? Yang kedua, binatang ternakan. Dan yang ketiga ialah tempoh pelaksanaan. Mari kita lihat satu persatu. Baiklah. Yang pertama, individu yang nak berkorban. Apakah syaratnya? Ya, mestilah dia berniat korban semasa nak menyembelih. Masa nak menyembelih tu kena niat. Kalau dalam solat, kita akan cakap lafaz niatnya usolli, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita berwuduk, lafaz niatnya sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Agak-agaknya, kita tanya adik-adik di studio, agak-agaknya bagaimana agaknya ya? Niat korban ini macam mana agaknya? Siapa nak mencuba? Siapa yang nak cuba? Siapa yang nak mencuba niat korban ni? Macam mana agaknya? Okey, boleh? Silakan. Saya nampak macam Nur Humaira nak try lah. Nur Humaira, okey. Pandang kita macam bersungguh-sungguh tu. Silakan. Macam mana agaknya niat korban ni Nur Humaira? Baik, silakan Nur Humaira. Sahaja aku berniat korban kerana Allah Ta'ala. Okey, bagus Nur Humaira, cubaan yang bagus. Sebenarnya ya Abang Azhar, adik-adik di studio dan juga di rumah, niat ni dalam hati. Niat ni adalah sesuatu yang di dalam hati, lintasan hati kita. Bagaimana cara kita menyebutkannya itu sebenarnya Allah yang tahu. Dalam hati kita, aku menyembelih ini, aku korban ni kerana Allah, bukan kerana lain, bukan kerana orang nak menunjuk-nunjuk. Itulah niatnya. Macam tadi yang bila Humaira sebut tu adalah lafaz niat. Lafaznya lagi yakin. Nak kan? mudahkan juga lintasan tu Ustazah. Baik, tadi Ustazah sebut berniat korban semasa menyembelih. Kalau kita tengok kita berdepan dengan pandemik ni Ustazah kan. Kan ada tak semua dapat pergi ke tempat sembelihan. So kita mewakilkan kepada orang lain untuk sembelihkan dan juga berada di kawasan itu kepada kita. So kita niat dari tempat kita lah Ustazah kan. Niat di tempat kita, masa kita membayar duit tu, itulah niat kita. Masa kita memberi duit tu, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah, moga-moga yang berkorban tahun ini Allah terimalah Allah Ustazah. terima. Termasuk rakan-rakan kita ni insya-Allah. Mungkin ada yang berkorban ni Ustazah. Ya, betul. Baik Ustazah, silakan. Okey, seterusnya itu yang pertama, individu yang berkorban. Ya. Tempoh pelaksanaan. Dia ada masa ya. Kita menyembelih binatang ikut masa kita nak makan. Kita nak buat kenduri kahwin, bila-bila, tetapi korban ada masanya. Okey, adik-adik perhatikan betul-betul, agak panjang ayatnya dan ada beberapa terma-terma yang kita kena faham dengan baik. Okey, cuba kita perhatikan. Tempoh pelaksanaan selepas solat hari raya pada 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada hari tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Selepas solat hari raya. Agak-agaknya pukul berapa tu Abang Azhar? Selalunya Ustazah kalau tak silap saya dalam pukul 8.30 pagi macam tu Ustazah. Kan kita solat pukul 8. Jadi solatnya 2 rakaat, lepas tu dengar khutbah, jadi lebih kurang 8.30 pukul 9. Bolehlah menunaikan ibadat korban. Cuma Ustazah, kalau ada orang tertanya Ustazah, kan kalau kita tengok nak masuk hari raya Aidiladha tu bermula maghrib sebelumnya Ustazah. Kan betul tak? Bila masuk maghrib tu, lepas solat maghrib ataupun isyak, orang akan mula melaungkan takbir raya. So ada juga orang macam persoalkan, tak boleh ke kalau kita buat malam tu juga korban? Kan nak masuk hari raya Aidiladha. Nanti kita ada penjelasan lagi. Okey, baik, kita ada nak penjelasan tahu tu. lagi. Okey, baik Ustazah, silakan. Okey.
solat hari raya. Selepas solat hari raya pada 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari. Terbenam matahari pukul berapa? Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Adik-adik pun tahu kot dalam pukul. Siapa yang nak jawab? Fatimah Ustazah. Ya, Fatimah. Pukul berapa? Berapa petang? Lebih kurang pukul 7 ataupun bila masuk waktu maghrib terbenam matahari pada hari tasyrik iaitu pada 13 Zulhijjah. Tamatlah tempohnya. Jadi kita perhatikan di sini. Ini tarikh-tarikh yang penting adik-adik semua kena ingat, adik-adik di rumah sama-sama juga ya. 1 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Okey, apa yang berlaku pada 1 Zulhijjah? Pada masa ini kita, orang yang berkorban ni disunatkan tidak bercukur, tidak potong rambut, apa-apa bulu yang ada pada badan dan juga tidak memotong kuku, ya, sunat. Dan pada 10 Zulhijjah ini, sebelum 10 Zulhijjah korban tidak sah, ya. Dan kita buat yang waktu afdal. Tadi Abang Azhar tanya, kenapa tak buat sebelum solat raya tu? Waktu afdal ialah selepas solat hari raya dan 2 khutbah. Kan kita nak dapat yang afdal. Yang diajar oleh Rasulullah. Jadi kita buatlah selepas solat hari raya dan 2 khutbah. Itu dia. Okey, kalau kita buat pada 11, 12, 13 ini adalah namanya ialah hari tasyrik. 11, 12 dan 13 Zulhijjah ini ialah hari tasyrik. Sunat melakukan korban. Bukannya hukum korban tadi berbeza. Ini ibadat korban itu sunat. Waktunya dilakukan pada waktu ini. Sebab kalau kita buat selepas tarikh ini, katalah tak sah dah korban tu. Jadi habis tu dia jadi apa? Dia jadi sedekah. Jadi sedekah lah Ustazah. Dia jadi sedekah biasa. Tetap dapat pahala tetapi tidak menyamai korban tadilah Ustazah. Betul. Tak dapat pahala korban. Kalau dia sembelih selepas 13 Zulhijjah, esoknya tu pada 14 Zulhijjah, maka dapatlah pahala sedekah kalau diberikan kepada orang ramai. Ya. Jadi ingat, inilah pelaksanaan, tempoh pelaksanaan korban yang menjadi syarat sah korban. Okey. Seterusnya kita tengok pula binatang ternakan tadi tu. Baik. Lembu, unta, biri-biri, kambing. Apa syarat-syaratnya? Okey, yang pertama, binatang itu mestilah cukup umur. Okey. Cukup umur. Dia ada had juga ada Ustazah. Ada had umur dia. Ada umur-umur yang tertentu. Baik. Kalau dari segi manusia ni kita panggil dah baligh lah tu kan. Dah baligh cukup umur. Kita tanya adik-adik dekat studio. Bilakah usia cukup umur bagi manusia? Okey. Kita nak dengarlah satu-satu. Cuba Izzati, Nadira. Izzati. Cukup umur bagi manusia berapa agaknya? Kalau baligh bagi lelaki bila dia keluar air mani, kalau perempuan bila dia keluar darah haid. Okey, bagus itu jawapan paling selamat Ustazah. So tak ada umur. Okey. Adakah cukup umur bagi manusia bergantung kepada usia? Tidak kan, sebab ada yang baligh pada usia 9 tahun, ada yang baligh pada usia 10 tahun, 11 dan ikut peringkat dia ya. So jawapan yang tepat seperti mana Izzati sebut tadilah. Bagus Izzati Nadira. Jadi kita tengok bila pula cukup umur pada haiwan ternakan ni. Ya. Dan yang kedua, binatang itu mesti yang sihat. Baik. Tidak cacat dan tidak terlampau kurus. Jangan kedekut. Nak berkorban mesti bersungguh-sungguh. Cari yang paling gemuk, cari yang paling sihat. Mestilah harganya lebih sikit kan sebab dia berat, besar. Jangan ambil yang terlalu kurus sebab tidak sah korban kita. Okey, so maksudnya kalau macam contoh macam saya gembala kambing, ada mungkin seekor dua yang mungkin tak sihat ataupun kurus je, saya nak korban yang tu lah. Tak cantik lah Ustazah kan. Kalau kita kata nak bagi tu bagi yang terbaik. Bagi yang terbaik. Itu dia. Baik Ustazah. Okey, jadi kita tengok usia cukup umur bagi setiap haiwan ternakan ini. Okey. Lagi besar binatang tu, lagi lama tempoh usia dia ya. Kita tengok lembu 2 tahun ke atas. 2 tahun baru cukup umur. 2 tahun baru cukup umur. Unta pula 5 tahun ke atas. Barulah boleh disembelih untuk korban. Baik.
Kambing pun 2 tahun ke atas, Baik. manakala biri-biri 1 tahun ke atas. Okey. So, usia 1 tahun dah sesuai untuk dikorbankan. Sesuai untuk dikorbankan. Baik. Ya, mungkin adalah ilmu sainsnya ke apa ke yang kita adalah hikmah di sebalik ini yang Baik. Allah syariatkan. Okey. So ingat lagi tak syarat sah korban tadi? Cuba adik-adik ulang lagi sekali. Ya, supaya kita dapat satu persatu. Okey, yang pertama tadi cuba sebutkan. Okey, syarat sah korban tadi. Korban semasa menyembelih. Berniat korban semasa menyembelih. Bagus. Yang kedua? Ya. Berlaku pada 10, 11 Zulhijjah. Okey, Pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, bagus. Yang ketiga? Baik, seterusnya syarat sah yang seterusnya. Kepada haiwan. Mungkin Zikri ataupun Syahrul. Ya, silakan. Binatang perlulah cukup umur. Cukup umur, kata Syahrul Izwan. Okey, akhir Baik. sekali Zikri. Ada satu lagi syarat. Apakah syarat itu? Binatang yang sebaik-baiknya yang sihat dan yang gemuk. Yang sihat dan yang gemuk. Okey, dia ingat perkataan Ustazah yang gemuk. Okey, bagus. Sebaik-baiknya Baik. yang sihat dan tidak cacat ya. Maknanya tak ada telinga terkoyak ke ya, tiba-tiba ataupun kaki dia kapeknya, tempang ke Ustazah. apa ke terlanggar. Yang dah kena langgar, ekor dah terpotong, yang itu kita nak korbankan. Jangan ya. Kita bagi yang paling sempurna. Baik, Okey, itu dia. alhamdulillah bagus. Kita dah selesai syarat sah korban. Seterusnya kita tengok sunat korban ya. Okey, Ustazah. Okey, adik-adik kena perhati betul-betul. Kita tengok amalan-amalan sunat sewaktu kita buat ibadat korban ni. Yang pertama, orang yang berkorban disunatkan tidak bersyukur. Tadi itu kan Baik. kita sebut tidak bersyukur dan tidak memotong kuku. Maksudnya awal-awal tu kita dah ready-ready lah. Sebelum 1 Zulhijjah, Ya, Ustazah. sebelum 1 Zulhijjah tu dah ready-ready. Kalau tidak, ya Allah, kuku. Abang Azhar berjambang nanti ya, bermisai semua ya. Ready-ready dah. Ya. Ya. Okey. Bila pula nak bercukurnya? Bila nak potong kuku? Bila haiwan ternakan kita tu dah selesai disembelih, lepas tu kita pun bersihkan diri kita, kemaskan Baik. diri kita juga. Okey, yang kedua ni, orang yang berkorban melakukan sendiri penyembelihan tersebut. Kita tanya baik. Abang Azhar kita, pernah tak menyembelih? Saya, Ustazah, setakat ni tak pernah lagi, Ustazah, sebab saya takut darah, Ustazah. Oh, okey. Sebab saya bila tengok darah, saya pening, Ustazah. Ya, so saya jadi kita wakilkanlah. wakilkan. Ya, dibenarkan. So, takut-takut nanti daripada Ya. orang nak kena angkat lembu, tolong lembu tu, orang terpaksa tolong kita pula, Ustazah. Betul. Ustazah tak pernah lah lagi menyembelih lembu. Tak Ya. mampu rasanya. Sekadar ayam, seekor dua tu pernah lah. Itu pun Okey. masa amali. Ya. Masa amali sembelihan. Pernah lah menyembelih. Baik. Dan kalaulah orang yang berkorban tu dia melakukan sendiri penyembelihan, itu lebih baik. Tapi afdal lah, Ustazah. menyembelih ni kena ada kemahiran. Ya. Maka kita berilah kepada orang yang lebih mahir. Betul. Okey, seterusnya melaksanakan semua amalan sunat sembelihan. Okey, yang ni dah selesai. Baik. Dah selesai yang ni nombor 3 ya. Melaksanakan semua amalan sunat sembelihan seperti menghadap kiblat dan membaca basmalah. Tajuk sembelihan ni Abang Azhar sebenarnya adik-adik ni dah belajar. Ya. Okey. Sembelihan dia ada sunat-sunat sembelihan. Boleh Baik. tak kita tanya adik-adik ni, selain dari menghadap kiblat dan membaca basmalah, apa lagi sunat sembelihan? Silakan. Siapa Kita yang nak kongsikan. jawab? Ya. Okey, siapa-siapa cuba. Okey, Okey, Zikri. silakan, Zikri. Zikri tak nak bagi can kawan-kawan ni, Ustazah. Silakan, Ya. Zikri. Menggunakan pisau yang tajam. Betul, menggunakan pisau yang benar-benar tajam itu sunat. Jangan Baik. tumpul ya. Okey, lagi ada lagi satu. Kita nak dengar satu lagi. Ya, Syahrul silakan. Syahrul. Membaringkan haiwan pada rusuk kiri. Membaringkan haiwan tadi rusuk pada rusuk kiri. Okey. Itu antara sunat sembelihan. Kita kena amalkan semasa kita melakukan korban. Seterusnya yang keempat, membaca Bismillahi wallahu akbar. Ya. Ini sewaktu menyembelih lah ya. Yep. Dan berselawat ke atas Nabi. Dan akhir sekali doa. Kita nak minta Abang Azhar kita pimpin bacaan doa ini supaya adik-adik di studio dan juga adik-adik di rumah, di mana sahaja anda berada, sama-sama kita baca doa ini bersama-sama Abang Azhar. Silakan Abang Azhar. Baik, kita baca sama-sama. Baik, Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni. Amin. Amin. Ya, apa maksudnya? Ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Terimalah korbanku. Haiwan itu dari Allah dan kita nak kembalikan kepada Allah sebab niat kerana Allah, maka terimalah
korban kita. Ya. So, alhamdulillah. Seterusnya adik-adik, jangan ke mana-mana, kita ada lagi perkara yang penting. Okey, tapi Ustazah, saya nampak dah meriah Ustazah. Tapi sebelum kita nak bincang pasal kemeriahan ini, saya yakin dan percaya untuk 2 tahun ni kita tak dapat suasana ini. Tapi kita nak berhenti rehat seketika Ustazah. Kita akan kembali selepas ini. Hafal doa tadi. Kita jumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan Ustazah Salina Busrawi, Guru Pendidikan Islam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun, Petaling Jaya. Kita berbincang berkenaan dengan korban, dan tadi doa tadi saya rasa semua dah hafal ya. Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni. Kita doa kepada semoga Allah menerima korban kita Ustazah. Baik, kita tengok Ustazah kemeriahan gambar-gambar ni, saya merindui zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala macam lama sebelum PKP. Betul. Ini pada tahun 2019. Jadi di siapakah yang boleh menerima? Bagaimana kita nak agihkan daging korban yang banyak ni? Takkan kita nak makan, kita berdua je, ahli keluarga kita je nak makan seekor kambing ataupun seekor lembu tu. Okey, jom kita tengok ya. Pembahagian yang telah disyariatkan, iaitu 1/3 pihak yang berkorban dan keluarganya, 1/3 lagi sahabat dan jiran. Tak kisah walaupun dia kaya, Ustazah boleh bagi dekat Abang Azhar, boleh bagi dekat adik-adik, dekat kawan-kawan di sini, dan 1/3 lagi kepada fakir miskin. Minta maaf, kepada fakir miskin. Ya, ini pembahagian dia. Walau bagaimanapun, kalau kita ada kemusykilan, apakah cara yang paling afdal? Adik-adik boleh layari mana-mana website yang dipercayai ya, untuk mengetahui tentang hal-hal agama. Layarilah website yang dipercayai. Dalam laman web rasmi Pejabat Mufti ini, seseorang bertanya, apakah cara pembahagian yang afdal untuk saya bahagikan daging korban ini? Ada jawapannya, cara yang afdal ialah seseorang yang melakukan korban tersebut menyedekahkan keseluruhan daripada daging korban dan memakan sedikit sahaja daripadanya sebagai kadar mengambil berkat. Hal ini kerana menyedekahkan keseluruhan daging tersebut merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri daripada sikap mementingkan diri sendiri. Manakala memakan sedikit daripada daging tersebut sebagai beramal dengan zahir ayat Al-Quran dan mengikut sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maksudnya tadi Ustazah, ketetapan tadi 1/3 kita boleh adalah lakukan. Ketetapan ditetapkan. Tapi kalau maksudnya kita nak ambil kurang daripada 1/3 pun, ambillah untuk satu hidangan kita ke, kan kita ambil 2 kilo ke, kan yang lain itu tu kita lebih baik Ustazah. itu lebih baik. Baik. Okey, seterusnya ingat tadi kan ada korban yang wajib, iaitu bagi orang yang bernazar. Bagi orang yang bernazar, jika dia berkorban tu sebab bernazar, daging itu wajib diberikan semuanya kepada fakir miskin. Tuan punya korban tak boleh ambil sebab dia menjadi korban wajib. So tak boleh ambil walaupun sikit. Tak boleh ambil walaupun sedikit. Kalau teringin juga, belilah yang lain. Bukan yang bahagian korban tadi. Baik. Tapi dia korban tadi lembu seekor Ustazah. Yang beli untuk makan, dia beli tomahawk Ustazah. Tomahawk ataupun panggil apa? Wagyu. Wagyu. Okey, mungkin adik-adik pun tanya, apa yang Abang Azhar dengan Ustazah cakap ni? Adik-adik nak tahu perkara tu senang saja, maklumat di hujung jari. Boleh cari. Ya, betul.
Okey. Wah, kita tengok kemeriahan tadi ya. Baik. Ini di Masjid Ustazah, di masjid tempat Ustazah tinggal ya, Masjid Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Ya. Pada tahun ini sebanyak 26 ekor lembu dan 4 ekor kambing telah dikorbankan ya. Berapa ramai Ustazah mereka yang mendapat daging korban pada daripada tahun 2019? Lebih daripada 2,000 ahli masyarakat sekitar Taman Datuk Harun tu yang hadir, yang dihantar ya, yang kita kenal pasti semuanya, supaya dapat seorang sikit merasa daging korban tu pada tahun itulah. Sama-sama tapi tahun ini dah tidak begini meriahnya ya, kerana kita mematuhi SOP yang telah digariskan untuk kita menyekat penularan wabak ini. Okey, adik-adik cuba tengok kemeriahan korban ini. Apa agaknya hikmah yang boleh kita ambil daripada ibadat korban ini? Kita tak dengar suara siapa lagi ya. Baik, siapa yang nak jawab? Macam dah dengar semua. Okey, siapa nak cuba? Okey, dengan pantas. Mungkin Fatimah. Ya, Fatimah. Okey, silakan. Tangan. Okey, silakan Fatimah. Berkongsi rezeki dengan golongan yang tidak berkemampuan. Ya, berkongsi rezeki dengan orang yang tidak berkemampuan. Satu lagi jawapan. Baik. Okey, satu lagi jawapan. Silakan. Siapa dia? Ya, okey, Humaira. Humaira, silakan Humaira. Menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin ada lagi siapa yang nak cuba? Nampak tadi Syahrul Izwan kesian dah angkat tangan dah. Okey, kita beri peluang Syahrul Izwan. Baik, silakan Syahrul. Tanda syukur kepada Allah. Ya, lagi selain daripada tanda syukur kepada Allah dah dijawab oleh Humaira tadi. Nampak tu ramai-ramai tu semua orang. Dapat bersih. Tengok Abang Azhar dah tunjuk dah tu. Dah bagi clue ni. Mengeratkan silaturahim. Bukan bersilat saja. Memang bersilat dekat sini. Dapat mengeratkan silaturahim. Okey, cuba kita perhatikan betul-betul. Baik, Ustazah. Hikmah korban ini antaranya. Banyak lagi hikmah yang kita tak tahu rahsia di sebalik ibadat-ibadat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang pertama, mengagungkan syiar Islam. Ya. Inilah syiar. Jadi bila kita melakukan sesuatu, kita kena ingat inilah syiar Islam. Itu sebabnya anak-anak di studio dan di rumah berhati-hati bila kita melakukan sesuatu, sebab Islam akan dilihat daripada kita. Kalau kita buat yang baik, orang akan kata itulah Islam. Kalau kita buat yang tak baik pun orang kata oh inilah murid-murid Islam. Oh ini ke anak muda Islam. Jadi kita kena jaga syiar Islam. So ibadat korban adalah mengagungkan syiar Islam sebagai tanda takwa untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cuba tengok menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dari awal tadi kan kita bercerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim. Jadi kita menghayati, bukan setakat menghayati, cuba mengamalkannya. Seterusnya yang ketiga, menghidupkan silaturahim. Macam Abang Azhar tadi bersilat tu. Silaturahim. Sebabnya apabila semua berkumpul, kita sama-sama melapah, sama-sama memotong dan mengedarkannya. Orang yang berkorban dapat memberi kepada orang yang memerlukan ataupun kalau kita beri kepada jiran pun dapat hubungan yang baik. Sebab mungkin waktu tu juga Ustazah kita dapat ta'aruf. Ada orang yang kita tak kenal pun kan. Betul ya. Dan yang disebut oleh adik-adik tadi, tanda syukur kepada Allah. Banyak sangat nikmat yang Allah bagi kepada kita, takkan terkira. Betul, Ustazah. Jadi inilah pengorbanan kita sedikit ni ya, yang kita nak tunjukkan tanda syukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada kita. Ada yang cakap, Ustazah, dalam COVID ni pun rezeki ke ni? Ya, kita tak tahu. Mungkin rezeki Allah nak beri kita supaya kita insaf. Rezeki Allah nak beri kepada kita supaya kita bersedia menghadapi kematian. Ada orang tiba-tiba sahaja mana yang lebih baik. Kalau kita dah tahu kadang-kadang kita rasa sakit itu suatu yang bukan baik kan pada kita. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sudut yang lebih positif, mungkin kesakitan itu baik untuk kita supaya kita sentiasa ingat pada Allah. Dan jarang mungkin sangat menghapus dosa kita, Ustazah. Ya, penghapus dosa. Kalau kita sakit, apa kita sebut? Allah. Sakit kepala, Allah. Sakit gigi, Allah. Jarang sangat kalau orang tengah main game, Allah.
Itu mungkin boleh tukar lah Ustazah, boleh tukar. kan. Allah. Itu dia. Kalau Allahu Akbar kan macam tu. Ustazah, bila Ustazah sebut macam tu, Ustazah betulkan saya kalau saya salah. Bila sebut pasal tanda syukur, saya teringat dalam Quran Allah dah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang mana sebagai manifestasi syukur, Allah kata kalau kita syukur, Allah tambah lagi. So maksudnya tak rugi pun Ustazah sebenarnya kan. Betul. Keluar 700 contohnya, kita boleh ambil sikit je. Lain kena bagi ke orang. Betul. Tetapi sebenarnya Allah nak ganti balik. Nak ganti balik dan terbaik. Sekarang ni abang Azhar dan juga adik-adik semua, kita dah tahu maksud korban, kita dah tahu kelebihan dan hikmahnya. Bagaimana kita nak mengamalkan ni? Bagaimana kita nak mengamalkan ni? Adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, perhatikan betul-betul. Okay, mungkin kita rasa, mahal lah seekor lembu kita nak berkorban 4,900. Ini mungkin harga murah ni. Betul, Abang Azhar, ada lagi yang mahal ya? Unta mungkin dekat 5 ke 6 ribu. Dan di dalam pensyariatan kita, dalam Islam, kita boleh kongsikan seekor lembu ini kepada 7 bahagian. Maknanya 7 orang. Jadi 7 orang boleh membayar RM700. Tapi RM700 pun mahal juga ya. Kita cuba kira. Betul. RM700 dalam masa setahun, tahun depan. Jadi 700 bahagi 12 bulan bersamaan, tengok. RM58.333 ni bahagi pula ikut hari. Sebulan ada berapa hari? 30 hari. Jadi dia akan jatuh 1.94 RM1.94. Lebih kurang RM2 lah Abang Azhar. Kita bundakan jadi RM2 lah Azhar. Sehari adik-adik kumpulkan duit, tabung duit mulai hari ini, sebab sekarang dah Zulhijjah, sehingga Zulhijjah tahun 1443 tahun depan, dapat kita berkorban. RM2 tu sikit ke sikit? Sikit je Ustazah. Ustazah tak bagi pilihan. Tak ada pilihan. RM2 tu kadang-kadang adik-adik top up ke, adik-adik beli apa ke kan. RM2 tu ingat, sehari RM2, sehari RM2. InsyaAllah adik-adik di studio dan adik-adik di rumah dapat menunaikan ibadat korban pada tahun hadapan. Itu dia. So nothing impossible. Bak kata orang kampung saya Ustazah. Tidak ada yang mustahil. So maksudnya kita boleh lakukan, cuma bagaimana kita nak melaksanakan tu, itu yang penting. Tadi Ustazah kongsikan tips, kita boleh lakukan sama-sama insya-Allah. Baik, Ustazah, sedar tak sedar masa sangat mencemburui kita Ustazah. Mungkin rumusan ataupun kata-kata akhir Ustazah untuk subjek kita pendidikan Islam dan juga topik kita pagi ini berkenaan dengan korban Ustazah. Silakan. Baiklah, alhamdulillah murid-murid di studio dan juga di rumah kita telah mempelajari beberapa fakta tentang korban dan penghayatan yang kita nak ambil dari semangat korban ini supaya kita sentiasa mentaati Allah, melaksanakan korban pada diri kita, korban masa, korban tenaga, dan pasti Allah akan menjanjikan keberkatan dan kejayaan. Itu dia, insya-Allah. Baik, jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Ustazah Salina Busrawi, guru pendidikan Islam SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya, dan juga rakan-rakan saya yang berada di Google Meet dan juga berada di rumah. Kalau di Google Meet ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Moga-moga kita dapat berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa temu janji kita terasa setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi. Kita nak akhiri dengan satu penyampaian sajak ataupun pantun. Kita bersama Ustazah Salina dan juga Abang Azhar anda. Itu dia. Baik, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Silakan Abang Azhar dulu. Baik. Dengarlah Tuan hamba berkisah. Tersebut kisah di bumi Mekah. Nabi Ibrahim mendapat perintah, mimpi wahyu dari Allah. Anak di pangkuan akan disembelih. Bernama ayah, tentulah sedih. Ismail anak jiwanya pengasih, terima ketentuan hatinya bersih. Perintah besar tidak diingkar, apa disuruh tiada terbiar. Dua beranak tiada bertengkar, terimalah Ismail dengan sabar. Yakin Ismail tanpa keraguan, perintah Allah tiada disimpan. Di sini kemuncak menguji iman, hasutan iblis tetap dilawan. Dibawa Ismail ke tempat lapang, pinta Ibrahim anaknya berbaring.
Pengorbanan mereka tidak tertanding, tajam pisau tiada sumbing. Kulit leher mencecah tanah, jiwa kental tiada lemah. Berbaring Ismail dengan pasrah, pengorbanan besar bukan mudah. Rupanya kibas dari Allah, untuk hamba tidak mengalah. Ketentuan Allah terimanya mudah, hadiah diterima dari Allah. Tidak jauh di medan korban, mengambek kambing bunyi seakan. Kibas putih bawah pohonan, terikat elok duduknya aman.